Kita perkenalkan Yang Mulia Puan Fatimah Aruni binti Haji Muhammad Daud. Beliau ini merupakan pengurus Uni Health University Brunei Darussalam. Assalamualaikum Puan Fatimah. Waalaikumsalam Tuan. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi. Terima kasih. Dan ribuan terima kasih atas masa yang diluangkan pagi ini ya. Bersama kita juga pagi ini Intan. Ya, Alhamdulillah bersama kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Tuan Akmal Nasri bin Kamal, iaitu pegawai kaunselor Uni Health University Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat ya pagi ini ya. Selamat datang juga untuk Tuan Nasir, boleh ya, ke Rampai Pagi. Dan pagi ini kita ingin mengupas dengan lebih lanjut lagi tajuk yang dikongsikan bersama kita hari ini, Uni Health ke arah mewujudkan kesejahteraan berpadu dan inklusif. Jadi untuk awal perbincangan kita dan perkongsian kita pagi ini, mungkin kita ajukan soalan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Tuan Nasir ya. Nasri ya. Tuan Nasri, sebagai mukadimah mungkin Tuan Nasri boleh memberikan sedikit penjelasan mengenai dengan Uni Health ini dan topik kita pada hari ini. Silakan Tuan Nasri. Okey, terima kasih Tuan dan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat menyambut Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya yang dirayakan pada hari ini. Okey. Pertama sekali saya ingin mewakili pihak Universiti Brunei Darussalam ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana memberikan peluang kepada kami untuk berkongsi mengenai inisiatif yang dilakukan mengenai mewujudkan kesejahteraan yang bersepadu dan inklusif, terutamanya di Universiti Brunei Darussalam. Uni Health ataupun nama panjangnya Center for University Life and Wellness, ianya adalah satu pusat kesejahteraan universiti di Universiti Brunei Darussalam yang berperanan mempromosikan gaya hidup yang sihat, kesihatan mental yang bagus, yang baik dan kesejahteraan menyeluruh bagi seluruh warga Universiti Brunei Darussalam, iaitu termasuk pada mahasiswa, mahasiswi, kaki tangan, tenaga pengajar dan pembersih. Dan ianya ditubuhkan pada Ogos 2025. Penubuhan Uni Health ini adalah satu manifestasi komitmen Universiti Brunei Darussalam untuk mewujudkan suasana kampus yang kondusif, yang sehat, yang inklusif dari segi fizikal, mental, sosial, emosi, agar setiap warga UBD ini boleh berkembang secara seimbang, dan ianya juga merupakan salah satu langkah yang strategik ke arah kesejahteraan bersepadu dan inklusif dalam kehidupan universiti. Dalam usaha memperkasa pendidikan inklusif ini, Puan dan Tuan, yang memastikan akses dan peluang yang sama, rata, serta sokongan yang sewajarnya kepada mahasiswa, mahasiswi yang mempunyai pelbagai keperluan khas dari segi pembelajaran itu di Universiti Brunei Darussalam. That's why Universiti Brunei Darussalam telah menubuhkan Center for Diverse Learning Needs Unit pada tahun 2010 awalnya, ataupun CDLearn. Tetapi selepas 5 tahun tersebut, pada tahun 2015 bahagian hal ehwal pelajar Universiti Brunei Darussalam telah menggabungkan unit counselling dengan CDLearn, Center for Diverse Learning Needs Unit itu, untuk membentuk unit counselling dan diverse learning needs dengan dua fungsi, iaitu pertama penyediaan perkhidmatan counselling dan psikologi serta sokongan pelbagai keperluan pembelajaran. Kini perkhidmatan CDLearn telah diselaraskan semula di bawah Uni Health, dan alhamdulillah Uni Health mempunyai 2 orang pegawai yang telah berperanan dalam memberikan sokongan inklusif dan accessibility. Inisiatif ini penting kerana memberikan mencipta dan persekitaran yang dan pendidikan inklusif yang berkait rapat dengan SDG 4, iaitu
pendidikan berkualiti yang menekankan beberapa aspek, iaitu pertama menghapuskan ketidaksamaan dalam pendidikan, kedua adalah memastikan akses setara untuk semua peringkat masyarakat termasuk pelajar berkeperluan khas, golongan minoriti, wanita, kanak-kanak dan golongan yang terpinggir. Ketiga ialah memupuk persekitaran pembelajaran yang inklusif dan selamat. Ya, Alhamdulillah ya Auda. Kita telah pun mendengarkannya sedikit mengenai dengan UniHealth dan juga secara ringkasnya mengenai dengan topik kita pada pagi ini. Dan seterusnya ini kita akan beralih bersama dengan Puan Fatimah Arni. Jadi Puan, kalau pada wawancara yang terdahulu, di mana UniHealth telah berkongsi mengenai dengan perkhidmatan konseling dan juga psikologi yang ditawarkan kepada warga UBD sendiri yang memerlukan. Jadi untuk kali ini, kami ingin bertanya, jika Puan boleh kongsikan apakah antara jenis-jenis pelbagai keperluan itu dan juga mengapa para mahasiswa-mahasiswi pelbagai keperluan ini memerlukan sokongan serta bantuan khusus ini, Puan. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Wali dan Puan Intan. Sebelum itu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Okey. Antara jenis-jenis pelbagai keperluan yang kita ni maksudkan tadi itu adalah ini melibatkan mahasiswa-mahasiswi yang kirakan kategori istimewa lah tu. Mereka mempunyai ketidakupayaan dan kesukaran dalam pembelajaran. Keduanya kadang-kadang student ataupun mahasiswa-mahasiswa ini ada mempunyai perbezaan dalam keupayaan kognitif mereka. Ketiganya kadang-kadang latar belakang mereka kadang-kadang berbeza dari segi budaya dan juga bahasa. Itu antara salah satunya ya. Dan juga mereka mempunyai keperluan kadang-kadang dari segi perubatan. Kadang-kadang ada limitasi fizikal dan juga psikologi mereka. Okay. Di antara sebab mengapa mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai pelbagai keperluan ini mereka memerlukan sokongan serta bantuan khusus adalah antaranya satu, memberikan akses yang sama taraf ya terhadap kurikulum dan peluang pembelajaran di sepanjang di Universiti Brunei Darussalam. Secondly, kadang-kadang mereka ni selalunya mempunyai pendekatan yang berbeza dan cara pembelajaran dan keupayaan mereka berbeza-beza. Ya, jadinya walaupun dengan keunikan mereka ni individually, kita ni kan mewujudkan macam kira suasana pembelajaran yang kondusif dan memberikan mereka juga peluang macam mana student ataupun mahasiswa yang normal untuk membina keyakinan dan nilai jati diri sepanjang perjalanan dan juga pergaulan mereka di universiti. Selain daripada itu, kita dapat membantu merapatkan jurang pencapaian yang seperti Tuan Nasri tadi cakap untuk diorang mencapai kemajuan secara berterusan ya, dari awal sehingga diorang menerima ijazah nanti ya. Kita ni juga dapat menolong mereka untuk dipastikan penyertaan mereka itu inklusif dan menyeluruh serta memupuk rasa keterlibatan dan kebersamaan. Jadi diorang itu tidak terasa terpinggir. Ya. Jadinya dan yang lainnya kita ni cuba untuk memenuhi keperluan sosial, emosi serta perilaku dengan pendekatan yang unik secara profesional dan menyeluruh. Okay. Dan lastly, maybe kita ni juga ini sebagai peranan dan tanggungjawab kita ni sebagai pendidik. Ya, dalam perundangan dan etika dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih perkongsian daripada Yang Mulia Puan Fatimah sebentar tadi ya. Kita berbalik semula kepada Yang Mulia Tuan Nasri. Kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan UniHealth ini, apa di antara perkhidmatan sokongan inklusif dan accessibility yang diberikan oleh UniHealth ini, kalau Tuan Nasri boleh berkongsi. Okey, terima kasih Tuan. Di antara perkhidmatan yang kami tawarkan adalah seperti pertama, membuat ujian saringan dan mengenal pasti mahasiswa-mahasiswi sebagai keperluan. Ini seringkali dilakukan pada minggu orientasi kemasukan pelajar yang baharu.
pelajar-pelajar baru. Kedua, memberikan sokongan dan bantuan secara menyeluruh mengikut keperluan dan keadaan. Contohnya pelajar yang mempunyai masalah kesihatan yang menyebabkan pelajar mudah letih. Mereka ini pelajar ini seperti ini akan diasingkan sewaktu peperiksaan itu di satu bilik yang alih-alih supaya diorang lebih rileks dan akan diberikan lebih masalah dalam menyiapkan ujian ataupun peperiksaan tersebut. Okey, ini juga kami membuat ujian lah membuat assess dulu ini semuanya takluk kepada keperluan dan hasil penilaian yang kami lakukan. Ketiga, penyediaan sumber bagi memperkukuh dan menyokong proses pengajaran, pembelajaran serta pembelajaran itu bagi mahasiswa-mahasiswi. Sebagai contoh, student ini menggunakan JOS software. JOS software ini maksudnya job access with speech software lah, yang digunakan untuk membantu mereka yang mempunyai masalah penglihatan. So durang exam itu menggunakan komputer. Durang mendengar walaupun mereka mempunyai masalah penglihatan, tetapi mereka mendengar instruction of the computer dan menulis semua jawapan peperiksaan itu mungkin kayak teknologi sudah software. JOS namanya. Ianya boleh digunakan untuk membantu kira membacalah tapi mendengar tugasan-tugasan dalam pembelajaran itu. And then for example, kalau student itu mempunyai masalah penglihatan tapi masih dapat melihat, kami akan di dalam bilik tersebut kami akan mengadjust ia punya lighting atau juga according to yang berapa percentage yang sesuai bagi pelajar tersebut. Keempat, ianya adalah bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong agar mahasiswa-mahasiswi dapat mencapai potensi mereka sepenuhnya. Iya, alhamdulillah. Jadi itulah antara perkhidmatan sokongan inklusif dan juga accessibility yang ditawarkannya ataupun diberikan oleh UniHealth sendiri. Dan seterusnya ini kita akan beralih bersama dengan Puan Fatimah. Jadi puannya kami difahamkan terdapat 2 orang pegawai sokongan inklusif dan juga accessibility ini. Jadi mungkin boleh dijelaskan apakah antara peranan ataupun tugasan mereka ini? Okey, alhamdulillah. So setakat ini Universiti Brunei Darussalam khususnya UniHealth mempunyai 2 pegawai sokongan inklusif dan accessibility ataupun kami panggil inclusive support and accessibility officer. Peranan dan tanggungjawab mereka ini penting dalam nyorang kebajikan pelajar pelbagai keperluan pembelajaran ketani di universiti. So khususnya peranan mereka adalah untuk make sure al-ehwal pengajaran dan pembelajaran, kesejahteraan pelajar itu terjaga dan keperluan perubatan pelajar yang di bawah pengawasan UniHealth itu dipantau Di samping itu juga mereka bertanggungjawab dalam menyelaras perkhidmatan sokongan akademik dan juga bukan akademik setiap mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai pelbagai keperluan pembelajaran ini. Keduanya pegawai inclusive support dan accessibility officer ini berperanan untuk membimbing dan memperkukuh perkhidmatan yang memupuk persekitaran inklusif dan menyokong untuk semua mahasiswa-mahasiswi dalam institusi ataupun universiti. Seterusnya mereka juga berperanan penting untuk membantu kaki tangan, pentadbiran dan pelaksanaan serta pemantauan projek dengan berkesan. Dan juga yang tidak kurangnya mereka ini berperanan sebagai important person untuk membuat rujukan mahasiswa dan mahasiswi yang terlibat kepada agensi atau institusi mengikut keperluan unik setiap individu mahasiswa. Baik. Jadi itulah antara tugasan mereka itu dalam menjaga kebajikan pelajar berbagai keperluan, pelajar yang merangkumi banyak sebetulnya dan di mana al-ehwal pengajaran juga pembelajaran, kesejahteraan pelajar dan juga keperluan perubatan pelajar dan banyak lagi sebetulnya Kita beralih lagi semula kepada Yang Mulia Tuan Nasri mungkin Tuan boleh mengungsikan apa harapan dan juga rancangan UniHealth di masa terdekat ini, terutamanya dalam memastikan kewujudan sokongan yang inklusif dan accessibility
iaitu mudah akses. Terima kasih. Kami di UniHealth ataupun nama panjangnya Center for University Life and Wellness UBD berharap agar kesejahteraan menjadi budaya hidup di Universiti Brunei Darussalam, di mana setiap warga universiti ini saling menyokong, prihatin dan mengangkat satu sama lain. UniHealth berharap agar UBD berkembang sebagai komuniti yang sehat, bahagia dan sejahtera, bukan sahaja dari segi fizikal, mental, tetapi juga dari segi emosi dan sosial. UniHealth juga akan terus berperanan sebagai wadah yang menyatukan seluruh komuniti universiti, mendorong gaya hidup yang sehat, memperkukuh semangat kebersamaan, futuring together, dan memupuk empati serta kasih sayang dalam setiap lapisan masyarakat, masyarakat kampus lah tu maksudnya. Inilah langkah kecil tetapi bermakna ke arah merealisasikan aspirasi wawasan Brunei 2035, iaitu menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara yang berdaya tahan, berpengetahuan dan sejahtera. Dan kini di UniHealth kami sedang aktif bergiat mengemas-kinikan SOP dan dasar mengenai dengan sokongan inklusif dan accessibility, terutamanya kepada pelajar dan semua warga Universiti Brunei Darussalam. Untuk ini kami di UniHealth aktif merujuk kepada standard of procedure dan dasar-dasar yang terdapat di institusi pendidikan, Kementerian Pendidikan dalam ataupun di luar negara. Kami mencari best practice-nya ni dan menjadikan sebagai garis panduannya. Ini adalah sangat penting bagi memastikan setiap langkah yang diatur adalah yang terbaik dan diiktiraf dan mengikuti standard dan piawaian antarabangsa dan yang terbaik dan boleh diguna pakai di dalam konteks negara ketania, iaitu Brunei Darussalam. Semua ini adalah penting dalam sama-sama merealisasikan SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti, iaitu melahirkan pelajar-pelajar yang menyediakan pembelajaran yang inklusif dan menghapuskan ketidaksamaan dalam pendidikan. InsyaAllah ya. Jadi untuk akhirnya, Puan, bagaimana caranya jika orang ramai, khususnya warga UBD sendiri ingin mengetahui mengenai dengan sebarang perkembangan terkini ataupun maklumat lanjut mengenai dengan BruHealth ini? Silakan. UniHealth maksudnya. UniHealth. Bagi orang ramai, since UniHealth ini kirakan baru di Universiti Brunei Darussalam, bolehlah mengetahui apa perkhidmatan, apa persoalan mengenai UniHealth, bolehlah melayari laman Instagram kami di unihealth.ubd atau boleh juga membuat email kepada kami unihealth@ubd.edu.bn. Ya, jadi Auda, kita boleh mengikuti bersama Instagram itu di unihealth.ubd untuk kita mengetahui dan juga mengikuti bersama perkembangan terkini ataupun maklumat lanjut mengenai dengan UniHealth ya. Apapun, Auda, UniHealth ini adalah merupakan pusat kesejahteraan yang berperanan mempromosikan gaya hidup sihat, kesihatan mental dan juga kesejahteraan menyeluruh bagi seluruh warga UBD ya. Alhamdulillah. Apapun, terima kasih diucapkan ya kepada Yang Mulia Tuan Akmal Nasri bin Kamal, iaitu pegawai konselor, dan juga kepada Puan Fatimah Arni binti Haji Muhammad Daud, iaitu pengurus UniHealth UBD. Terima kasih Tuan, Puan. Terima kasih Puan dan Tuan juga. Alhamdulillah. InsyaAllah ada kesempatan kita bersama lagi di lain waktu dan perkongsian lain lagi ni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.